Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan dan juga kepada Dr. Sazlin selaku pensyarah untuk kelas DLHW 1762 Falsafah dan Isu Semasa. Hari ini saya dan rakan saya akan memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan kajian yang telah kumpulan kami lakukan yang bertajuk Perkembangan Teknologi Tenaga yang boleh diperbaharui di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Afiq bin Muhammad Kamal, Muhammad Harith Hakim bin Roslan, Siteshwar K. Lingam, Muhammad Azim bin Saduki, Muhammad Aiman bin Muhammad Shah, Muhammad Izzuddin bin Arifin dan Muhammad Haidar bin Ismail. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan kajian yang telah kami lakukan, saya menjemput Izzuddin untuk menerangkan berkenaan dengan pengenalan kajian yang telah kami lakukan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Arifin. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang pengenalan teknologi yang boleh diperbarui di Malaysia. Tenaga yang boleh diperbarui merupakan tenaga yang dihasilkan daripada sumber semula jadi seperti sinar matahari, angin, hujan, air pasang surut, ombak, biodiesel dan geoterma yang boleh diperbarui atau diganti secara semula jadi. Malaysia sendiri yang memasuki babak baru dalam pembangunannya yang berteraskan kepada wawasan negara ingin menjadi negara maju. Hasrat ini hanya akan tercapai sekiranya negara mampu membekalkan tenaga secukupnya untuk pembangunannya serta dapat menjamin keseimbangan pembangunan dengan alam sekitar yang selesa. Kerajaan sanggup berbelanja berjuta-juta ringgit bagi meningkatkan lagi kepayaan penghasilan tenaga elektrik untuk perkembangan ekonomi dan taraf hidup. Bagi memenuhi hasrat pembangunan ini adalah penting Malaysia mencari satu sumber tenaga yang baru sebagai langkah alternatif dan persediaan masa depan, selain daripada hanya bergantung pada bekalan kuasa elektrik konvensional yang ada sekarang. Jadi satu, apakah penyertaan masalah berkaitan kertas kerja ini? Terima kasih Izzuddin tentang penerangan tentang pengenalan kajian kita pada hari ini. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penyataan masalah untuk kajian ini. Mengapakah kita perlu memperkembangkan teknologi tenaga yang boleh diperbaharui di Malaysia? Salah satu jawapannya ialah demi menjaga kelestarian alam sekitar. Penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti petroleum dan arang mendorong kepada kemusnahan alam sekitar. Pelbagai jenis pencemaran merupakan akibat penggunaan tenaga ini. Manakala penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga angin dan matahari boleh mengurangkan pencemaran dan melestarikan alam sekitar kita. Selain itu, kos penggunaan tenaga juga merupakan salah satu masalah. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah terhad. Oleh itu, harga untuk penggunaan bahan seperti petroleum dan arang akan meningkat apabila sumber bahan tersebut berkurang. Manakala, tenaga angin dan tenaga matahari tidak terhad dan boleh membawa pada kos penggunaan tenaga yang lebih rendah dan juga akan meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Afiq, apakah objektif dan definisi kata kunci untuk projek ini? Okey, Siteshwar. Terima kasih di atas penerangan berkenaan dengan penyataan masalah untuk kajian ini. Sekarang saya akan menerangkan berkenaan dengan objektif kajian serta definisi kata kunci yang boleh didapati dalam kajian ini. Okey, terdapat beberapa objektif yang ingin kumpulan kami capai. Antara objektif tersebut adalah untuk menerangkan sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang sedang giat diterokai oleh para penyelidik. Antaranya ialah tenaga solar, tenaga angin, tenaga hidro dan tenaga nuklear. Sumber ini boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan di mana-mana tempat pun dan boleh diperbarui serta tidak akan pupus ataupun habis. Selain itu, objektif kumpulan kami ini juga adalah untuk mengkaji
sumber tenaga yang boleh diperbarui dengan lebih lanjut. Sumber tenaga ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan juga sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui adalah sumber tenaga yang tidak akan habis digunakan serta akan kekal, seperti matahari, angin, air dan juga tumbuhan. Sumber ini perlu digunakan dengan sebaik yang mungkin supaya ia akan menjadi salah satu sumber tenaga yang penting dalam kehidupan seharian kita. Okey, objektif kajian kumpulan kami yang ketiga adalah untuk mencadangkan penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui tanpa menggunakan sumber tenaga yang sedia ada. Kebanyakan manusia di dunia ini menggunakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti bahan api fosil dan bahan radioaktif. Sumber ini akan habis sekiranya digunakan setiap hari tanpa pengawalan dan perlu dielakkan sekiranya boleh. Sekiranya sumber ini habis, tidak akan ada lagi penggantian yang boleh dilakukan. Oleh itu, sumber tenaga yang boleh diperbaharui ini perlu digunakan dengan lebih meluas. Okey, seterusnya adalah definisi kata kunci. Terdapat 3 perkataan yang boleh kami simpulkan berkaitan dengan tajuk kumpulan kami. Antaranya ialah yang pertama, perkembangan. Perkembangan bermaksud perihal proses berkembang menjadi maju atau tersebar, membiak, meluas, pertumbuhan dan kemajuan dan sebagainya. Seterusnya, teknologi. Kaedah sesuatu proses atau menyelesaikan masalah teknikal. Kedua-dua perkataan ini berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat. Perkataan yang ketiga adalah tenaga. Tenaga bermaksud kekuatan untuk memungkinkan seseorang melakukan sesuatu, atau kata lainnya iaitu daya. Tenaga ini kami ambil daripada Kamus Pelajar edisi kedua. Okey Haida, bolehkah anda menerangkan sedikit berkenaan latar belakang untuk kajian ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar bin Ismail dari program 1 BITC S1 G2. Saya akan terangkan tentang latar belakang perkembangan teknologi tenaga yang boleh diperbaharui di Malaysia. Latar belakang perkembangan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Teknologi sumber tenaga boleh diperbaharui di seluruh dunia termasuklah Malaysia sedang berkembang dengan maju. Pada ketika ini, rakyat Malaysia masih bergantung kepada sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti bahan api fosil atau bahan radioaktif. Jika penggunaan ini berlanjutan, berbagai masalah bakal dihadapi masyarakat. Berdasarkan kajian terkini ke atas kadar penggunaan tenaga, dunia akan mengalami krisis kekurangan tenaga bagi sumber gas asli dalam masa 60 tahun. Jangka hayat aram batu gula hanya mampu bertahan selama 130 tahun dari sekarang. Oleh itu, sumber tenaga yang boleh diperbaharui amatlah penting bagi menyelesaikan isu-isu ini. Kembali ke zaman sebelum revolusi perindustrian. Penggunaan sumber tenaga pada masa itu sangatlah sederhana. Tenaga suria digunakan sebagai haba ketika sejuk dan pembakaran kayu-kayu, daun kering atau bahan lain digunakan sekiranya tenaga suria tiada untuk seketika. Setelah itu, terciptanya sebuah mesin yang dipanggil sebagai steam engine yang menggunakan tenaga wap untuk melakukan pelbagai kerja mekanikal. Akhirnya, tenaga itu diguna pakai oleh majoriti kilang dan lain-lain. Tidak lama kemudian, tenaga elektrik ditemukan dan dimanfaatkan oleh Thomas Edison untuk menerangi jalan-jalan di bandar New York pada tahun 1882. Dan akhirnya sekarang tenaga elektrik menjadi kepentingan bagi seluruh masyarakat. Pelbagai sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui di Malaysia antaranya ialah tenaga suria atau tenaga solar, tenaga hidroelektrik dan tenaga angin. Untuk masa kini, hampir 2 kali ganda sumber tenaga utama dunia hari ini diperlukan menjelang tahun 2020. Pembakaran bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida dalam kadar yang begitu tinggi yang boleh menyebabkan pemanasan global di muka bumi. Kesannya, isu ini mampu menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim, menyebabkan berlakunya kemarau panjang serta bencana alam lain. Selain itu, ia turut menyumbang kepada terhasilnya hujan asid, peleburan ais di kawasan Antartika, mengakis binaan dan menyebabkan kematian hidupan akuatik. Masalah-masalah ini akan bertambah sekiranya kekerapan dalam penggunaan tenaga tidak boleh diperbaharui ini tidak berkurangan.
Dengan kesedaran ini, pihak bertanggungjawab seperti kerajaan perlu memberi tahap fokus yang tinggi dalam merealisasikan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui sebagai kegunaan dan kehendak masyarakat agar dapat membendung isu-isu seperti yang dihadapi ketika ini pada generasi yang akan datang. Sekian itu sahaja dari saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Azim untuk menerangkan berkenaan metodologi kajian. Assalamualaikum dan hai, nama saya Muhammad Azim Suzuki. Metodologi kajian yang kita gunakan di dalam peta kerja ini ialah soalan selidik atas talian dan sumber rujukan buku, internet dan laman web. Kaedah-kaedah ini digunakan kerana ia adalah metode yang paling mudah dicapai oleh semua pihak, lebih-lebih lagi dalam keadaan semasa yang menghalang kita daripada melakukan aktiviti secara bebas. Dapatan kajian yang kita peroleh mula ialah secara keseluruhannya masih banyak aspek di dalam perkembangan teknologi yang boleh diperbarui dan boleh diterkai. Pengetahuan responden tentang teknologi ini juga adalah sederhana. Walaupun responden kita terdiri daripada kalangan pelajar, ia menunjukkan bahawa pendedahan tentang perkara ini juga rendah. Tetapi walaupun yang demikian, responden tetap memberikan jawapan yang bermanfaat untuk kita gunakan bagi mengkaji dengan lebih lanjut mengenai tenaga yang boleh diperbarui di Malaysia. Aiman, apakah cadangan penambahbaikan untuk kajian kita ini? Terima kasih kepada saudara Azim kerana bertanya kepada saya. Jadi, saya akan menerangkan tentang sedikit tentang cadangan penambahbaikan bagi kajian kami. Sebelum itu, contoh tenaga yang boleh diperbarui adalah seperti angin, biogeosim, air, matahari dan geoterma. Berikut untuk slide-slide yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang antara contoh-contoh aplikasi sumber tenaga yang boleh diperbarui. Yang pertama adalah Hydraulic Wave Energy Converter System. Saya akan menerangkan tentang secara ringkas konsep-konsep teknologi ini. Air disalurkan menerusi saluran masuk ke turbin dengan suatu tekanan yang kuat dan deras. Injap air berfungsi untuk mengawal kelajuan air. Tekanan air yang kuat deras ini akan menggerakkan kipas turbin. Apabila kipas turbin berputar, maka pengalir rotor dalam bejana akan bergerak dan urat daya akan dipotong. Seterusnya, daya gerak elektrik DGE terhasil. Apabila DGE terhasil, tenaga dihasilkan. Seterusnya adalah sistem fotovoltaik. Berfungsi dengan menangkap tenaga matahari dan mengubahnya menjadi elektrik untuk rumah-rumah kita. Apabila foton memukul sel solar, mereka mengetuk elektron longgar dari atom mereka. Jika konduktor dilampirkan pada sisi positif dan negatif sel, ia membentuk litar elektrik. Apabila elektron mengalir melalui litar seperti ini, maka elektrik dihasilkan. Okey, pada belah kanan anda boleh lihat contoh belajar ringkas bagi sistem fotovoltaik. Menarik bukan? Yang terakhir adalah biogeosim. Gambar yang anda lihat ini merupakan sumber biogeosim di sekeliling kita. Yang kita boleh dapati adalah kayu dan sisa kayu, sampah, tanaman, gas tempat perpustakaan sampah. Wow, sangatlah menarik kerana perkara-perkara tersebut boleh menjadi tenaga untuk kita. Okey, seterusnya penerangan serba sedikit tentang biogeosim. Biomas atau biogeosim merupakan bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan yang merupakan satu-satunya sumber yang boleh diperolehi dari alam sekitar. Segala sisa makanan atau sampah boleh dibakar untuk menghasilkan tenaga elektrik atau membekalkan haba kepada industri dan rumah. Menarik sungguh. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum. Penggunaan sumber tenaga alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan pada pelbagai aspek. Namun, dari segi jangka masa panjangnya, kebaikan penggunaan sumber tenaga alternatif ini jauh mengatasi aspek keburukan. Penggunaan tenaga ini haruslah digunakan secara terkawal dan bijaksana. Tenaga alternatif ini dilihat sebagai jalan terbaik untuk menangani masalah krisis tenaga dunia untuk generasi masa hadapan. Malaysia
mempunyai kemampuan dari segi sumber dan modal insan untuk membangunkan tenaga alternatif bagi menggantikan sumber yang sedia ada. Secara kesimpulan, dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki melalui penumpuan terhadap tenaga alternatif seperti tenaga angin, solar, hidro dan juga biogeosim, Malaysia mampu menjadi contoh kepada negara lain dalam menghadapi krisis tenaga yang semakin meruncing. Kita harus bergerak pantas dalam usaha menangani fenomena kenaikan harga bahan api dan krisis tenaga yang berterusan dengan melihat kepada potensi tenaga alternatif. Bak kata seorang penulis daripada majalah The Economist, Geoffrey, masa hadapan bergantung kepada kuasa dan tenaga. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.